letak cuka buah tin kita, pergi ke company nama apa, Orang Kampung, tahu kan? Kan ada ayat je nama Orang Kampung kan. Saya sebut kat dia, saya kata tolong buat R&D untuk minuman cuka campur ayak campur madu. Dia kata dia buat lah, buat siap, hantar kat kita dalam bentuk tin lah, tapi cuma tak ada label dia. Kita pun pegang tin, cukup keras. Tin ni macam batu, keras semua. Kita pun tak apalah, biasalah. Buka macam kita pasang roket tu. Pum, kira macam kan duk tengok geng-geng hak lumba motor, hak duk buka botol tu berlambung. Last kali tanya sebab apa jadi macam tu. Dia kata, oh ustaz minta maaf, kami lupa retort. Saya kata retort ni apa dia? Retort ni adalah satu proses, adalah untuk membunuh mother. Maksudnya bila mother tu dibunuh, dia tak ada lah duk mengembang. Rupanya bila mother tu tak mati, dia duk buat ayak, mother tu dalam, benda tu duk kembang. Bila banyak jadi tekanan, itu yang menyebabkan buka ayak tin tu melambung habis. Ini cerita tentang mother yang hidup. Ibu ni adalah ibu yang baik kepada cuka, menunjukkan kepada keaslian, dan dia akan berkembang. Jadi jangan pelik kalau tengok makin banyak, itu satu benda yang biasa, dan mother itu boleh dimakan. Okey? Cuma mother kita jangan makan. Ini mother dalam cuka tin. Proses pendampingan semula jadi. Okey, kelebihan yang ada pada sari cuka tin. Tadi saya bercakap tentang manfaat potasium yang ada pada cuka. Ya, betul ada manfaat potasium, tapi kita boleh dapat potasium yang lebih tinggi kepada buah tin segar, itu lebih tinggi. Dalam kita menerangkan kelebihan yang ada pada cuka, saya suka sentuh kepada bahagian kelebihan asid asetik. Asid asetik ni apa dia? Asid asetik adalah merupakan bahan yang menjadikan cuka itu cuka. Bila masuk asid asetik, ini yang menjadikan daripada dia itu adalah buah tin telah bertukar menjadi cuka buah tin. Ini bahan penyebab untuk menukarkan sesuatu buah-buahan kepada cuka yang boleh untuk kita makan. Ini nama dia asid asetik. Asid asetik ni dia mempunyai 3 peranan. Itu pada nombor 6 yang saya tulis kat situ. Asid asetik dalam cuka mempunyai 3 peranan. Di sini saya tulis. Tapi hakikat kalau tuan-tuan baca jurnal-jurnal, tulisan-tulisan, tanya doktor-doktor, pakar-pakar kesihatan, dia ada berbelas manfaat kesihatan kepada tubuh. Tetapi kenapa saya letak 3? Sebab 3 benda ini adalah merupakan masalah-masalah yang sering berlaku kepada pelanggan-pelanggan kita bila kita menjual produk-produk Olive House. Pertama, isu apa? Isu asid asetik amat membantu kepada masalah tekanan darah tinggi. Tuan-tuan yang kalau ada pengalaman, kalau belum ada pengalaman akan jumpa, ada di antara pelanggan-pelanggan kita, dia ambil minyak zaitun, tiba-tiba cek tekanan darah, dia kata tekanan darah dia naik. Ini saya tak tahulah kat sini ada tak ada, tapi tajuk ni tajuk biasa, mengamuk dekat kita. Dia kata, saya ni tak pernah ada darah tinggi, bila saya ambil minyak zaitun, tiba-tiba darah saya naik. Hak ni apa pula kita pun. Yang latest terbaru, saya tak ingat lah, di utara, di tengah ke di selatan, kawan ni punya panik, dia pergi buat medical check up. Bila pergi buat medical check up, doktor check, doktor kata okey, tapi confused sebab apa darah dia naik. Jadi apa sebab dan reason yang menjadikan bila ambil minyak zaitun menjadikan seseorang itu darah dia naik? Bukan sebab darah naik itu atas faktor darah tinggi, ataupun darah tu naik atas faktor apa, ada banyak tajuk. Sebab tu yang kata ada penyakit darah tinggi. Sebab kalau darah tinggi itu satu penyakit. Tapi kalau darah naik, mungkin kadar darah tu naik, tapi tak termasuk dalam kategori sakit darah tinggi. Sebab apa? Di antara penyebab kenapa orang yang beramal dengan minyak zaitun darah dia naik, salah satu kerana bila beramal dengan minyak zaitun, zaitun akan menguatkan jantung. Pam jadi laju. Jantung mula-mula mungkin lah kita kuih berumur, jantung kuih kemerah, orang Kedah kata jantung kuih tak larat. Tiba-tiba bila ambil minyak zaitun, cerita tambah booster, kayuh bagus punya, kayuh bagus. Tapi cerita saluran darah kita, arteri kita, saluran parit penuh dengan lumut-lumut, dengan kotoran nak tersumbat. Cerita kalau kata air hujan pun, kalau kata parit tersumbat, confirm melimpah. Ini cerita kolesterol kita, lubang tersumbat, ni macam-macam ni contoh ni.
Bila lubang tersumbat dalam keadaan tekanan jantung itu kuat, itu akan membentuk pressure tekanan yang tinggi kepada darah. Minyak zaitun membantu untuk menghilangkan kolesterol. Walaupun kata tak apalah, darah tinggi ni sat saja, nanti pelan-pelan kolesterol saluran dia dah settle, lepas semua benda tu akan hilang. Betul, benda tu betul. Tetapi ada di antara pelanggan-pelanggan kita tak berani untuk mengambil risiko. Bila tak berani untuk mengambil risiko, cara yang paling cepat untuk turunkan tekanan darah tersebut adalah dengan memberikan cuka kepada pengamalan kehidupan dia. Bagi cuka kat dia ambil, cuka cukup cepat untuk kikis kolesterol yang berlebihan dan cukup cepat untuk menurunkan kadar tekanan darah yang berlaku pada waktu tersebut. Ini penting dikombinasikan. Macam mana bila dah bagi minyak zaitun, tiba-tiba nampak tanda-tanda yang macam tu, disertakan dengan pengamalan cuka tin dalam diet sehari-hari. Ini yang pertama, pentingnya peranan yang ada kepada asid asetik. Kadang orang rasa cuka biasa ya. Tapi bila jadi problem macam ni, baru dia panik. Baru tahu ni nak buat macam mana ni. Sedangkan takkanlah jadi darah tinggi, sedangkan minyak zaitun ni bagus. Memang bagus. Sebab apa? Sebab jantung dah lemah, saluran dah tersumbat. Okey ya. Ayak slow, pek slow, tangki pun slow. Jadi dua-dua slow okey. Tapi bila tangki laju, saluran slow, yang ni yang menyebabkan kadang tangki boleh jadi pecah. Jadi dua-dua tu patutnya dah sumber yang baik. Ayak kita nak laju, saluran pun kita nak baik, barulah putaran kepada organ dan sistem dalam tubuh kita itu berjalan dengan sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua, peranan yang ada pada cuka. Cuka amat berperanan kepada masalah kegemukan ataupun obesiti. Sebab tu artis-artis Hollywood, mereka dah tak berkenan dah cerita beramai dengan ubat sintetik sebab tahu mudarat. Ada yang ambil ubat nak kurus sakit jantung, ada ambil ubat nak kurus jadi ni, dan kebanyakan ubat-ubat kurus ini adalah ubat-ubat yang bersifat ubat-ubat yoyo. Tak ada yoyo? Yoyo ni cepat turun, cepat naik. Cepat turun, cepat naik. Ni dia yoyo ni. Hati-hatilah. Sebab kebanyakan ubat-ubat sintetik ni, dia mengganggu sistem semula jadi tubuh badan. Dia boleh kurang kat ni, kurang. Kita syok. Sama-sama lepas tinggal, sama-sama dalam jangka masa panjang. Kaedah mudah saya fikir, ataupun kaedah mudah saya nak bagi petua. Mana benda hak kerja tangan manusia ni, hati-hatilah. Hak tu je kaedah mudah. Sebab ubat yang main pada makmal ni, otak manusia cerdik terang mana, tu tangan manusia. Waktu tu dia cipta, kita tak tahu. Ke depan silap dia kata, oh silap, minta maaf, saya tarik balik. Waktu tu kita tanya. Tapi cerita benda yang Allah Ta'ala buat, benda tu confirm 70,000 tahun, 80,000 tahun manusia diciptakan, benda tu dah ada dan beramal dan diiktiraf sampai hari ni. Sebab itu lebih selamat dan lebih bagus dan lebih baik yakin dan percaya apa yang diiktiraf dan diakui oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan diakui secara saintifik itu baik untuk tubuh, berbanding memberi kepercayaan kepada tokoh-tokoh tertentu untuk mencipta ubat tertentu dengan kemajuan teknologi mereka dalam bidang dadah dan juga pemakanan. Ini akan memberikan kesan positif ataupun negatif. Tetapi yakin dan percaya apa yang dikongsikan oleh Quran dan hadis Nabi SAW tidak akan berlaku kecuali kebaikan kepada tubuh kita masing-masing. Masalah kegemukan, kalau tuan-tuan ambil minyak zaitun. Minyak zaitun ni saya jumpa kes terlalu banyak. Pelanggan-pelanggan kita, dia ada dua kes. Ada hak main cerita kuih gemuk. Salah seorang Cik Razak kan. Cik Razak pun jadi kes tu. Dia kata, cerita duk makan minyak zaitun ni berasa kepala tali pinggang kuih tutup. Tahu kepala tali pinggang kuih tutup. Dia ni perut ni kuih melebeh, kuih tutup kepala tali pinggang. Badan kuih sedap, makan kuih selera. Jangan bermain. Cerita ada yang tinggal minyak zaitun, ada seorang kontraktor tu, dia kata bila ambil minyak zaitun ni body best dia kata, tapi cerita makan tak tahan dia kata. Lapar sedia dia kata. Bila lapar sedia, kita tu dia duk handu, tengok-tengok baju tak boleh pakai. Tengok-tengok baju tak boleh pakai. Ni kes. Ada kes pula yang macam customer kita mai tunjuk seluar. Ustaz, ni seluar lama saya. Ni seluar baru ni. Seluar baru kecil. Seluar lama besar. Dia nak abang kata dia ambil minyak zaitun, dia jadi kurus. Cerita kes kanan pun banyak, kes kiri pun banyak. Menyebabkan dua-dua kes ni, kalau tuan-tuan baca artikel-artikel ataupun tulisan-tulisan kajian berkenaan olive oil and obesity, benda ni memang terbukti olive oil membantu ke arah mengurangkan berat badan.
Tetapi olive oil juga adalah pembantu kepada menambah selera makan. Sebab dia baik, memang dia turun berat badan. Tapi tambah selera, kita tak tekan brake. Yang ni masalah. Dia tambah selera ni satu benda yang positif. Tetapi kita bila selera, kita handuk sampai tendang. Kita sapu sampai rapat. Ni masalah. Tambah-tambah kalau kita ni jadi penceramah-penceramah, jadi ustaz. Yang ni satu bala. Saya sebut, saya kata duduk Malaysia ni kau jadi penceramah memang kena bunuh dengan masyarakat. Depa bunuh kita. Depa tahu kata. Kita contoh suit gebok sedap. Hampa tunggulah. Gebok semua. Kau ni berjamu gebok, kau ni jamu gebok. Sagi main-main pula. Kita pergi ceramah tempat ni. Ustaz, tempat makan paling clear dekat sini ustaz. Ustaz lagi tempat. Tak makan berasa hati. Kadang-kadang dah kawan ni jumpa, tiba-tiba main seorang makcik. Makcik, ni makcik ada hajat sikit ni. Main lah nak makan orang makcik. Takkan nak tolak. Last kali hak naya kita. Dan hikmah Allah Ta'ala bagi ni, cerita saya ingat saya balik Mesir tahun bila, cerita nyari kena gout. Tajuk lagu ni yalah macam Ustaz Malik lah, ceramah mata kan. Tapi Ustaz Malik tak apalah, dia tengok makanan dia reti kontrol. Saya tengok nampak sedap. Lepas tu bila orang tambah nasi dalam pinggan kita, bukan aku minta, dia yang bagi. Kita pun tak mau tambah. Sebab kalau kita tambah sendiri nampak sangat kata kita cari pasal. Tapi dah orang bagi, makanlah. Makan, tiba-tiba tengok ada orang tak berhenti lagi. Tangan kita nak berhenti. Kalau kita berhenti lagi, dia tak mau terus makan. Makan lagi. Lah kali hancur. Lepas tu balik nak kena berlakon dengan bini lagi. Nak kena berlakon, lapak tak makan lagi lah. Kau tak kawan masak, kesian lah. Ini semua contoh-contoh bunuh diri yang cukup bahaya. Bila berlaku keadaan macam ni, situasi yang macam ni, olive oil secara fakta memang membantu mengurangkan masalah kegemukan. Tetapi dia adalah merupakan orang kata senjata, orang kata double edge. Double edge ni senjata dua mata. Dua mata. Dia cerita kalau dalam perang, kalau cerita Sayyidina Ali karamallahu wajhah, cerita Sayyidina Ali ni hebat pada dia. Sebab dia pakai Zuhaddai, Saif Zuhaddai. Sayyidina Ali ni antara kehebatan dia adalah pemegang pedang yang mempunyai dua mata. Orang ni semua satu mata. Satu mata ni maksud apa? Pedang ni boleh ditetak sebelah je. Tapi kalau orang macam Sayyidina Ali, orang macam Sayyidina Hamzah, tokoh-tokoh Ja'far At-Tayyar, mereka ni tokoh yang pedang sebelah, dua-dua belah mata. Kalau dia pancung orang ni kiri kanan, dia boleh, sebab tangan dia kuat. Kalau orang lain, dia tak boleh dua-dua mata, dia kena sebelah mata sebab sebelah lagi boleh tahan tangan. Cara logik dia betul lah. Kalau kata nak pancung orang, tekan sebelah lagi, boleh pancung, tekan lah dengan kaki. Tapi orang yang kuat macam Sayyidina Ali ni, dia tak payah. Kita kalau pegang pedang Sayyidina Ali pun, contohlah orang takik kita dengan pedang, kita bunuh pedang Sayyidina Ali, tahan gedebuk jatuh kepala kita balik. Lah kali kepala kita luka disebabkan kita tidak ada kekuatan. Jadi senjata Zuhaddai ni yang mempunyai dua mata, senjata yang memang baik, tetapi kepada orang yang pandai guna. Tetapi kalau orang yang tak pandai guna, senjata itu akan memakan diri. Olive oil benar mengurangkan berat badan secara fakta dan kajian dan terbukti diuji kepada ramai orang. Dalam masa yang sama juga merupakan bahan ke arah membantu selera makanan bagi mereka-mereka yang tidak berselera. Bila berlaku dua pertemuan ni, mereka-mereka yang bermasalah ni, dia berasa lapar, dia makan. Dia berasa selera, dia beli. Dia berasa tak cukup, dia tambah. Dia berasa, bukan badan perlu. Kita tahu kita tak lapar, tapi kita tahu kita nampak sedap, makan bi. Jalan lagi, nampak goreng pisang, beli lagi. Tengok cokodok, beli lagi. Yang ni yang menyebabkan berlaku masalah. Apa yang boleh membantu ke arah penurunan kepada lemak-lemak berlebihan ataupun makanan-makanan yang berlebihan pada tubuh? Salah satu adalah peranan yang dimainkan oleh asid asetik. Asid asetik cuka ini, siapa yang amal, dia akan maintain. Saya pengalaman yang terbaru-baru ni, saya pergi London dengan seorang dengan kawan lah, 2-3 orang. Datin, geng Datin lah, geng-geng Datuk Datin ni kita pergi lah. Tapi Datin rock lah, ni cerita kampung punya Datin ni. Pergi berjalan dengan dia. Bila berjalan, tuan-tuan faham lah, kami pergi 2 minggu. Kami pergi ke London, kami pergi ke Austria, masuk Hungary, kami pergi Slovakia. Pusing mata. Makan ni, dekat-dekat hukum haram lah kot. Cerita antara makan dengan makan lagi, dengan makan celah tu makan lagi. Punya makan hak si Datin ni, habislah aku ustaz. Di mulut tu habislah aku ustaz. Kata pasal apa?
Aku habislah diet aku ke laut dah. Diet aku ke laut. Kira duk takut cerita gemuk ni. Tapi cuka tak tinggal. Bila pergi hari tu jumpa pergi rumah siapa tu, ada penimbang. Bila pergi penimbang, timbang-timbang, dia punya berat tu maintain. Sama seperti mana hari dia keluar daripada Malaysia sampai ke London lepas 2 minggu. Dia tengok-tengok tu, dia kata cuka is the best. Kira itu antara testimoni-testimoni yang berlaku kepada mereka yang beramal dengan cuka, setiap hari membantu kepada membuang toksik-toksik yang berlebihan dan juga kepada lemak-lemak yang terkumpul yang tidak diperlukan oleh tubuh. Tapi minyak zaitun walaupun buang, dengan kita punya top up tu tak sempat nak buang atau macam mana, ini kadang-kadang masalah-masalah yang berlaku kepada ejen-ejen kita atau pelanggan yang mereka rasa jangan ambil minyak zaitun, takut bawa kepada kegemukan. Saya pergi ke rumah kawan di Nottingham di London. Yalah, pergi makan tu, waktu tu dia jamu makan tengah hari. Dia pun tanyalah, Lani latest bisnes apa you buat, bla 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 bla. Kita sebutlah kita import olive oil bla bla. Dia pun tunjuk ni olive oil. Dia kata ada pepatah orang Itali. Ni dia sebutlah. Pepatah orang Itali kata olive oil ni bagus untuk jantung tetapi tidak bagus untuk rupa parah kita. Ni dia sebutlah dalam bahasa Itali tu. Saya tanya maksud dia apa? Apa maksud yang kata tak elok untuk rupa parah kita? Dia kata orang yang beramal dengan olive oil ni jantung kuat tapi gemuk. Ini yang berlaku kepada kebanyakan masyarakat Itali. Jadi bila dicampur dengan cuka, cuka membantu untuk menstabilkan masalah-masalah yang berlaku kepada kita bersama. Jadi ini perkara yang kedua, peranan penting yang dilakukan oleh cuka untuk menghalang kes kegemukan. Orang perempuan isu ni, dia seorang yang rasa dia gemuk dan dia rasa benda tu besar pada orang perempuan. Jadi orang kata marketing value kepada cuka ke arah kegemukan ni boleh try kepada pelanggan-pelanggan kita. Ini yang kedua, secara natural. Yang ketiga, asid asetik amat membantu dan mempercepatkan ke arah penurunan gula dalam darah. Ni contoh orang kencing manis ni. Kes yang berlaku dekat kita di Kelantan. Di Kelantan ni, dia ambil cuka dengan minyak zaitun dua-dua. Bila ambil cuka dengan minyak zaitun, sampai satu tahap dia mai jumpa kita punya pengurus ejen dengan kita punya ejen. Dia kata, Ustaz, saya tak boleh makan. Kita tanya sebab apa? Dia kata, bila saya makan minyak zaitun dengan cuka, saya berlaku hypo. Jadi gula terlampau rendah, menyebabkan sampai nak rebah sebab terlalu rendah. Cek, rupa-rupanya situasi yang berlaku tak sebagaimana yang dia faham. Apa yang berlaku? Pesakit kencing manis ni adalah penyakit yang terlalu lama. Jadi sakit kencing manis lama orang. Sampai tahap doktor bagi nasihat kat dia. Doktor kata, you benar-benar manis, contoh nak makan nasi ni, tajuk benda-benda hak kes pesakit kencing manis ni, dia dah sampai satu tahap nak makan nasi pun takut. Doktor kata kalau you nak jadi hypo, cepat-cepat ambil madu bancuh, minum. Lepas tu bila naik balik, bagi turun pula, tak usah makan apa semua. Lepas tu kalau rendah sangat, ambil madu. Jadi hidup dia ni non-stop, cerita duduk dalam keadaan tak stabil. Naik atas turun, sat naik, sat turun. Bila dia ambil cuka tin dengan minyak zaitun, secara hakikat dia telah kembali secara normal. Normal diri dia, badan ni banyak khasiat tak cukup. Antaranya gula. Memang tak ada. Tapi bila gula tak ada, dia duk kata hypo sebab cuka. Sedangkan cuka ni turun parah gula hak bahaya. Minyak zaitun cuba membantu masalah pankreas. Dia dah boleh makan secara normal. Dia dah boleh start secara normal. Tapi start secara normal dia tak buat. Dia tetap tak makan, dia tetap payah nak makan. Semua bahan-bahan tu dia memilih, dia khawatir masalah kencing manis yang berlaku. Bila dia ambil minyak zaitun dengan cuka, berlaku hypo. Akhirnya kita bagi nasihat. Kita kata okey, teruskan makan cuka dengan minyak zaitun, tapi makan macam manusia biasa. Orang makan nasi pun kita makan, tapi janganlah over. Orang makan benda apa pun kita makan. Jadi macam biasa. Bila dia buat benda yang telah kita sebutkan, alhamdulillah tengok kondisi itu semakin positif. Sebab apa? Sebab cuka membantu untuk cut gula dalam darah dengan cepat. Kadang-kadang kalau kita bacaan hari ni sekian-sekian, minum, esok pagi bila kita cek semula, benda tu dah kembali ke arah positif. Ini peranan-peranan, 3 peranan yang dimainkan oleh asid asetik. Ya, asid asetik ini adalah merupakan bahan yang hanya berada di dalam cuka sahaja. Dan
hakikat untuk pengetahuan tuan-tuan, doktor-doktor dan pakar-pakar yang duk buat ubat-ubat sintetik ni, mereka ni hanya tiru semula fungsi yang ada kepada bahan semula jadi. Mereka nak buat ubat, mereka tahu nak turunkan berat badan ataupun nak turunkan kadar gula perlu asid asetik. Mereka tengok molekul dia, dia punya bentuk molekul, rupa macam mana, bahan macam mana, bla 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 bla, buat satu ubat sintetik yang mereka jual dengan nama produk sekian-sekian. Hakikat tidak ada satu pun benda di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala yang dibuat tanpa ditiru semula. Kita ni manusia paling hebat, tiru benda Allah Taala buat dia. Kita tak reti nak buat sendiri. Sebab itu penciptaan Allah, Allah Taala sebut badi'us samawati wal ard. Badi' ni satu sifat Allah Taala yang buat tanpa tiru. Tapi kita manusia, kita nak buat robot tiru badan manusia. Kita nak buat kapal, kita tiru ikan. Kita nak buat kapal terbang, kita tiru burung. Mesti kena ada contoh. Bila kena ada contoh, barulah kita boleh mencipta. Walaupun sehebat mana pun, produk yang kita laksanakan itu hanyalah sekadar contoh ciptaan kepada makhluk yang telah dilihat, yang itu adalah penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ubat pun sama. Tak kira lah ubat mana pun, sebutlah cerita ubat potasium ke, ubat untuk darah tinggi, ubat kencing manis, ubat kanser. Semua ubat yang ada di muka bumi Allah Ta'ala itu adalah tiru semula kepada semua tumbuh-tumbuhan yang berada di muka bumi, yang mana itu boleh dijadikan sebagai bahan keuntungan kepada syarikat-syarikat yang menjual produk-produk tersebut. Ini 3 kelebihan yang ada kepada asid asetik dalam cuka. Dan apa soalan yang sering ditanya oleh pelanggan-pelanggan kita? Pertama, boleh cuka diminum langsung ataupun tidak? Ambil cuka, tuang atas cawan, tuang atas sudu, ngap. Ataupun nak ganas lagi, buka tudung botol, langgah. Boleh tak? Boleh bersama penyakit yang akan kita kena, ulcer perut, luka esofagus, dan akan memburukkan gusi. Ni 3 penyakit kalau amal cuka minum secara langsung. Cuka pantang tak sama dengan apa minyak zaitun. Cuka kalau nak minum wajib dicampur dengan bahan lain. Kaedah paling sedap lah. Tuan-tuan ambil ayak ni, contoh ayak 250 ml, masukkan cuka 1 sudu atau 2 sudu, tambah madu secukup rasa, gantilah madu tu dengan gula. Tak payah guna gula, guna madu, bancuh, minum. Rasa dia lebih kurang macam ayak sirap limau begitu lah. Kalau kata ada adik saya, dia cerita bancuh sirap dengan cuka. Kira memang ayak sirap, masuk cuka. Jadi seolah-olah sirap limau. Itulah minuman-minuman yang diminum setiap hari sebagai amalan minuman yang kita rasa sedap dan memberi manfaat kesihatan kepada tubuh. Bancuh macam tu minum. Dan cuka ni kebiasaan kita boleh rasa. Kalau kata pelanggan-pelanggan kita pesan Pak Atas bila nak minum, mereka kata minumlah sebelum tidur. Bancuh 1 gelas minum. Esok pagi bangun kita berasa badan kita berbeza keadaan nak dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Sampai kadang orang muda pun kata, Ustaz, kira saya beramal dengan cuka ni berasa macam kaki ni ada booster. Kaki ni macam ada span, bergerak dia laju, badan jadi tak letih. Kita kata bukan cerita cuka ni memberi manfaat istimewa, tetapi cuka telah meletakkan kembali khasiat yang diperlukan oleh tubuh. Itu saja. Badan tak cukup potasium, badan tak cukup mineral, badan tak cukup pelbagai khasiat. Bila kita letakkan kembali khasiat yang diperlukan, maka badan kita akan kembali kepada keadaan sedia kala. Itu rahsia kepada kenapa setengah orang merasakan seolah-olah ini adalah merupakan bahan istimewa yang terdapat pada cuka. Tidak ada bahan istimewa, hanya mengembalikan tubuh kepada keadaan sedia kala. Pertama, boleh cuka diminum langsung? Tidak boleh. Cuka mesti dicampurkan dengan bahan-bahan lain seumpama air atau jus. Jika minum langsung, berisiko mengalami masalah di gusi, esofagus, itu saluran makanan kita, yang kerongkong kita ni, dan perut. 2, cuka adakah baik untuk ibu mengandung yang saya sebut tadi? Cuka adakah boleh melemahkan ingatan? Cerita melemahkan ingatan ni, dia ada satu kajian yang dibuat oleh Bragg. Dan kenapa cuka dikatakan juga adalah sebagai makanan yang menyebabkan keremajaan. Orang kata remaja. Kalau orang yang ada penyakit apa? Muscle pain. Muscle pain ni apa? Badan rasa lengur-lengur, rasa sakit-sakit. Bragg ada buat kajian kepada 2 kes yang saya sebutkan tadi. Isu tentang masalah muscle pain ataupun yang kita kata keremajaan kepada tubuh badan manusia,
Yang kedua, isu tentang masalah di otak. Kes yang pertama, Bragg dia ada satu unit nama health treatment. Dia punya program rawatan menggunakan produk-produk organik ataupun produk-produk natural seumpama cuka dan lain-lain. Maka ambil test. Maka ambil 2 ekor ayam pencit. Ayam pencit ni kita tahu lah, sekor tak apalah, dia pun makannya ayam pencit tahu lah, kita tarik dengan liat, dengan daging lah apa semua. Okey, test ayam pertama tahu ayam pencit rasa dia macam ni. Kemudian ayam yang kedua, maka tak benarkan lagi untuk dimasak, tetapi ayam ini dibiarkan, tak ingat saya dalam 10 hari ke 20 hari, yang makanan ayam tersebut dicampurkan dengan cuka. Test daripada buat pada cuka apple lah. Tadi kita sebut cuka apple banding dengan cuka tin. Cuka tin 3 kali ganda lebih baik daripada cuka apple. Test mereka buat pada cuka apple. Campur makanan ayam tersebut dengan cuka apple, bagi ayam tu makan. Selepas tempoh masa tertentu 10 hari ke 20 hari, mereka ambil ayam tu untuk dimasak. Daging ayam tersebut sama seperti mana daging ayam muda. Ni yang kata anti keremajaan ni. Cerita nak remaja muscle macam orang muda ni, cuka ni cukup baik. Perasan tak orang tua-tua kita, kadang-kadang kalau daging liat ni, maka rendam dalam cuka. Tapi jangan cuka buatan, kena cuka asli. Sebab potasium inilah berperanan untuk memastikan muscle-muscle kita ni berada dalam keadaan yang lembut dan berperanan dengan sempurna. Ini satu kes. Kes cuka membantu kepada kes keremajaan. Itu yang artis-artis Hollywood pulut, hentam togok cuka, gelung. Pulut. Ini satu kes. Kes yang kedua, ada dua kumpulan. Satu geng orang tua-tua nyanyok. Orang tua-tua nyanyok ni cerita pakai baju lupa pakai seluar, keluar rumah tak erti balik, masuk jamban tak faham. Ni cerita ni. Tapi cerita masuk jamban tak faham, orang muda pada buat jauh tu kan. Kita masuk tanda awam, kita tengok, ya Allah, ni siapa dia? Punya tengok budak ni. Cerita isu-isu macam tu. Lupa nama. Ni cerita nak jadi dia orang kata mukaddimah kepada Alzheimer. Penyakit-penyakit yang disebut sebagai penyakit yang ditakuti oleh dunia pada hari ini, penyakit nyanyok, Alzheimer. Satu grup, dia ambil satu grup geng-geng hak nak nyanyok ni, main masuk dalam proses rawatan. Dengan dia ambil satu grup kanak-kanak yang bila masuk sekolah ni dia tak boleh ikut, lembab. Cikgu duk mengajar terkah 18 kali dah. Macam pengalaman kawan-kawan kita, guru sekolah khas, kesian ngajak ni Kiyuku dieda monyet. Mampus. Cikgu ni hentuk kepala kat dinding 18 kali dah. Stres. Kawan saya seorang ngajak guru pendidikan khas. Dia kata, aku setiap tahun benda yang akan berlaku pada bulan 12, niat aku nak berhenti kerja. Hak tu dia kata tiap-tiap tahun. Sebab apa? Sebab dia tahu bila dah latih lepas tahun boleh tahan. Hak nak masuk baru ni stres. Tapi bila fikir pahala, fikir perjuangan, fikir benda-benda hak macam tu, dia kata lembut hati balik. Sampailah ni dah berapa tahun dah duduk kerja untuk pendidikan khas. Jadi ada kanak-kanak yang taklah sampai pendidikan khas, tapi dia ni slow sikit. Kadang kita masuk kelas dulu, kami masa duduk sekolah ni, ustaz-ustaz masuk kelas kami, aku syok lah sembang kelas hampa. Kata saya buat apa? Aku buat lawak, hampa gelak. Kelas sana aku cerita lawak, siapa pun tak gelak. Minggu depan aku masuk pakai gelak. Aku tak sebab apa? Itu lawak minggu lepas ustaz buat tu. Dia punya nak kata dekat pok-pok tu, punya slow, nak tangkap. Ustaz buat lawak kelas hari tu, siapa tak gelak. Dia kata dah aku buat lawak tak layan, aku pun ngajar lah. Minggu depan masuk gelak. Tanya sebab apa? Kes lawak minggu lepas teringat balik. Okey. Tu pun tak tahu aku ada siapa duk cerita maksud lawak tu pada. Bila hak lembab ni, Bragg ambil grup ni satu kumpulan dengan ambil grup hak orang tua-tua nyanyok. Ni semua dua-dua ni masalah pada brain, pada dia punya otak. Waktu tu rawatan yang diberikan oleh Bragg, pertama mereka pastikan setiap hari dua-dua grup ni depa akan ambil air cuka apple dicampur dengan air kosong dengan madu. Ni tiga benda ni. Kombinasi yang tadi kita sebut tadi. Yang ni satu. Yang kedua, mereka akan bagi satu suplemen kepada orang tu